Itu gambaran awal berkaitan dengan pelatih industri dan juga dilema mereka untuk allowance ini. Itu pandangan orang awam lah berkenaan dengan bagaimana mereka bila ditanya soalan penting tak, perlu ke tak kan. Tapi itu kita dengar daripada orang awam. Kita nak tanya juga bagaimana pandangan para pelajar, penuntut ni. Pandangan mereka, adakah mereka setuju ataupun tidak? Kita perdengarkan dahulu. Okey, sebagai seorang pelajar akan melalui fasa internship lah. Dan macam awak sendiri akan melalui fasa internship pada semester hadapan. Pada pandangan awak lah, masih perlukah allowance ni untuk pelajar-pelajar pada zaman sekarang? Saya rasa perlu. Student ada yang datang dari jauh, so perlu duit tu untuk sewa rumah, bilik dan makan pun semua. Ya, saya memerlukan duit allowance. Saya asalnya daripada Sarawak, jadi saya jauh dan duduk dekat Semenanjung pun perlukan kos yang banyak untuk sehari hidup. Student ni kadang-kadang ada yang daripada kalangan susah. So, mereka perlulah untuk nak bayar rumah sewa ke, untuk kehidupan harian. So, mereka perlu. Kita ada pinjaman dan sebagainya tu. Tapi, biasa student ni kadang-kadang kita bolos. Baru nak tahu cara hidup guna duit sendiri. 300 ke atas tu dah mencukupi bagi kita orang. 300 sebulan untuk menanggung kos makan kami? At least 500 lah. 1,500 dah cukup kot. So kalau macam 1,500, tak ke sama dengan tahap minimum gaji zaman sekarang? Sama, tapi bagi saya tu dah cukup kot. 500 okey kot. Katakanlah 500. Dalam sebulan makan satu hari RM10. Sebulan dah 300. Tinggal 200 je. Awak rasa masih cukup ke 500 tu? Ke ataupun mengikut peredaran zaman sekarang punya ekonomi? Bagi saya kurang cukup lah. Kurang cukup. So berapa sebenarnya awak rasa berpatutan lah untuk pelajar zaman sekarang? 800, 1,000. Katakanlah nanti allowance sudah tidak diwajibkan kepada pelajar-pelajar. Apakah gantian yang sewajarnya syarikat-syarikat ni beri kepada pelajar-pelajar ni? Tempat saya kalau tak dapat allowance, tempat tinggal tu boleh. Pengalaman is pengalaman, tapi allowance tetap perlu dibahagikan kepada pelajar juga. Kita full time. Sebelum nak masuk intern tu memang tak ada cari kerja apa semua. Kita tak ada income. Lepas tu kita bergantung dengan PTPTN, siapa yang ambil PTPTN. Jadi jangan kena tahulah apa yang allowance yang cukup untuk dia punya pekerja nanti. Baik, tuan-tuan dan siswa yang mahukan 500 sampai 1,500. 1,500 tu. Okey, jadi mampu dibayar oleh pihak majikan. Kita nak berbincang secara mendalam dengan, kita bawakan Datuk Samsudin Bardan, Pengarah Eksekutif Persatuan ataupun Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, MEF. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi dah dengar sikit. Sebelum tu kita kenalkan dulu tetamu sebelah tu. Tadi Fadli kata macam pegawai bank. Tidak ya. Jangan nak segala permasalahan pelajar di UiTM. Okey, kita kenalkan iaitu Muhammad Yusof Hassan Rosal, merupakan Timbalan Presiden Majlis Perlindungan Pelajar Kebangsaan yang di-Pertua MPP UiTM. Terima kasih bersama kami. Terima kasih juga. Okey, banyak ni permasalahan ni. Tak sabar ini. Okey, tadi suara pelajar orang awam kan. Sebab majikan pun perlu memikirkan perancangan mereka dan sebagainya. Jadi pengalaman Datuk lah macam mana penerimaan dan juga mungkin kata sepakat perlu dicapai pihak industri, majikan, pihak universiti dan pihak pelajar sendiri yang datang mengutip ilmu di kampus yang lain itu majikan ini. Silakan. Sebenarnya isu allowance untuk internship ni banyak diperkatakan kebelakangan ini. Tetapi kita lupa tentang apakah sebenarnya hasrat pelajar-pelajar ini diberikan peluang untuk menjalani internship. Hasrat utama adalah untuk mendapatkan pengalaman kerja sebenar. Kita tahu bahawa di universiti banyakkan kepada pembelajaran itu adalah mengenai teori saja, ya, dan untuk mendapatkan pengalaman bekerja itu dia perlu ke pihak industri, ya, dan juga kalau katakan dia di pihak industri ini dia belajar di syarikat sama juga macam dia belajar di universiti. Di universiti dia tak cakap pun pasal allowance, dia tak cakap pun pasal kos sara hidup tinggi, tetapi bila mereka berada di syarikat, mereka mula mengatakan bahawa kos sara hidup tinggi, kena bayar sewa, kena makan yang lebih dan sebagainya, ataupun transportation cost.
Tetapi adakah sebenarnya majikan itu perlu membayar allowance atau tidak? Ya? Ini tidak bermakna saya mengatakan bahawa mereka tak perlu dibayar allowance. Kalau kita melihat tentang kajian yang menyeluruh, ya, kebanyakan syarikat membayar allowance sebenarnya. Tapi bukan semua. Kira-kira 70% tu ada membayar allowance dan kadarnya itu berbeza-beza daripada syarikat kecil hinggalah syarikat besar. Kalau syarikat-syarikat kecil tu kebanyakan mereka membayar lebih kurang RM500 sebulan. Dan yang besar tu yang mampu, especially MNC semua, dia boleh bayar RM1,800, RM2,000 dan RM2,000 lebih. Ya. Dan ini berlaku kerana syarikat-syarikat ni mahu sebenarnya menerapkan nilai-nilai kepada talent yang ada pada pelajar ni. Dengan harapan bahawa pada akhirnya nanti mereka akan ditawarkan pekerjaan di syarikat berkenaan dan mereka mahu untuk terus berkhidmat dengan syarikat. Ya. Tapi masalahnya di sini adalah sama ada syarikat perlu diwajibkan membayar allowance. Dan saya katakan di sini bahawa kalau itu berlaku, kebanyakan syarikat nanti tidak mahu secara sukarela mengambil pelajar-pelajar intern. Dan siapa yang rugi? Pelajar sendiri. Adakah dasar tutup pintu tak ambil lagi? Intern merugikan. Itulah. Kalau dipaksa untuk membayar allowance, syarikat-syarikat ni, kita mesti tahu di syarikat Malaysia ni, dia punya strukturnya adalah kebanyakan syarikat itu syarikat kecil. Lebih daripada 690,000 syarikat itu adalah dikira sebagai micro enterprises. Micro dia kecil. Dia mengambil pekerja kurang daripada 5 orang. Ya? Dan kalau mereka dipaksa untuk membayar allowance, saya rasa mereka ni tidak mampu untuk berbuat demikian. Jadi peluang untuk mereka mengambil internship tu akan tertutup dan pelajar ini akan kerugian besar kerana mereka tidak dapat meniba pengalaman bekerja dengan syarikat. Baik. Kita dah dengar apa yang Datuk cakapkan. Okey, nampaknya macam kalau dipaksa akan tertutup peluang untuk pelajar atau penuntut untuk melakukan latihan praktikal mereka. Ya, saya tanya Yusof masih lagi belajar di UiTM. Betul. Okey, mendengar apa yang dikabarkan oleh Datuk sendiri. Saya nak tahu bagaimana para penuntut sekarang ini. Masa zaman kita dulu, walaupun allowance-nya sikit, tetapi motivasi ada jugalah kan. Tapi kita nak tahu sebagai penuntut, adakah kalau misalnya tak dibayarkan allowance, kalian mengirakan apa yang kalian dapat ke sini macam tak worth it, tak berbaloi sebenarnya? Bagaimana? Okey, baik. Bila cerita berkenaan dengan latihan industri ini sangat-sangatlah subjektif. Jadi bila cerita pasal industri ataupun latihan industri bukan hanya wang ringgit, tetapi betul kata Datuk, iaitu kita nak mahukan pengalaman. Dan saya percaya sekarang ini bila kita cerita pasal latihan industri, ianya memerlukan wang sebab dia senangnya. Kenapa kita memerlukan wang adalah untuk kita menampung 3 perkara. Yang pertama berkenaan makanan dan minuman. Yang kedua adalah penginapan. Dan yang ketiga ialah pengangkutan. Jadi kalau ketiga-tiga perkara yang mustahak ini dapat ditampung, insya-Allah semuanya okey. Sebab sekarang ini bila kita lihat, bila cerita berkenaan dengan latihan industri ini tidak termasuk dalam Akta Pekerja 1955. Sebab dalam Akta 1955 ini menekankan berkenaan hak untuk bercuti, hak kita panggil kerja tambahan dan sebagainya. Jadi itu yang membuatkan sekarang ini latihan industri ini menjadi satu tanda tanya sama ada government ataupun kerajaan untuk kita berikan satu inisiatif kepada pelajar ataupun tidak. Selama ini apa yang dapat melalui beasiswa ke pinjaman ke masih tak mampu untuk menampung keperluan. Sekarang ini ada tambahan. Sekarang ini mahasiswa terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah tajaan seperti JPA, khazanah dan sebagainya. Yang kedua adalah pinjaman seperti PTPTN. Yang ketiga adalah FAMA, father mother. Jadi bila kita lihat sekarang ini yang memerlukan kewangan ataupun dana allowance ni adalah kepada yang memerlukan. Contoh yang pertama ialah FAMA lah. Terutamanya iaitu ataupun yang B40 yang tak mampu. yang ada allowance. Sebab selalunya kalau pelajar-pelajar tajaan ini mereka mempunyai allowance tambahan untuk internship program. Jadi bila inilah salah satu inisiatif yang mungkin kita boleh minta kepada kerajaan, kalaulah dapat untuk kerajaan boleh masuk dalam belanjawan, kerajaan dapat menampung kepada pelajar-pelajar yang tidak mendapat allowance tambahan
kita panggil latihan industri ataupun yang betul-betul B40. Datuk rasa macam mana kemanjaan dan juga perkembangan semasa ini? Saya merasakan bahawa betul apa Cik Yusof kata tadi mengenai keperluan untuk makan, minum dan juga tempat tinggal, transportation. Kita seharusnya lebih inovatif dalam menangani isu ini. Ya. Sebagai contohlah, kalau dia kata internship ni tidak perlu dilakukan di tempat-tempat lain yang ataupun di badan-badan besar. Saya merasakan bahawa kita harus mengadakan satu program di mana internship itu dapat dilakukan di tempat di mana ibu bapa pelajar itu tinggal ataupun di mana ada saudara mara yang mereka boleh menumpang hidup untuk masa 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya, dan ini saya rasa dapat mengurangkan kos yang dinyatakan oleh saudara Yusof tadi. Jadi kalau kita rata-rata mengatakan bahawa internship itu perlu dilakukan di tempat-tempat lain, itu saya rasa adalah sesuatu yang kita harus tangani. Sebagaimana saudara Yusof katakan tadi, kerajaan perlu membuat satu peruntukan dalam belanjawan, mengatakan apakah sebenarnya yang kita boleh tolong untuk mereka-mereka yang memerlukan pertolongan berkenaan. Jadi kalau industri terus-terus ditekan untuk memberi allowance secara wajib, saya rasa ini akan membantutkan sebenarnya hasrat untuk kita berkecimpung dalam perkara ini secara sukarela. Ya. Saya lebih ingin mengenengahkan idea di mana kita harus membuat internship ni sesuatu yang kita gemar untuk menceburui bidang berkenaan, dan kita tahu bahawa syarikat akan memberikan 100% pertolongan kepada pelajar berkenaan semasa mereka menjalani latihan industri. Sebagai contohlah, macam tadi Fariha dia katakan bancuh kopi, buat fotokopi dan sebagainya. Ya. Jadi kenapa ini berlaku? Kerana tidak ada sebarang template yang besar dari segi nasional untuk mengatakan apakah yang harus dilakukan oleh majikan, apakah yang harus dilakukan oleh pelajar berkenaan, dan apakah yang harus dilakukan oleh pihak universiti, supaya kita dapat satu kurikulum internship ni yang menyeluruh. Situasi yang menang-menang, ya? Yang menang-menang untuk pelajar, untuk kerajaan sendiri dan juga untuk syarikat. Jadi bermakna kalau kita ada satu template yang boleh digunakan pakai oleh semua syarikat yang mengambil interns ni, saya rasa internship ini akan berjaya untuk mengurangkan jurang di antara teori dan juga praktikal, dan juga akan membuatkan pelajar ini lebih employable, lebih boleh mendapat keboleh pasaran nanti. Keboleh pasaran. Itu adalah apa hasrat sebenar untuk kita menjalankan internship, dan bukan untuk mendapat wang tambahan sebenarnya. Ya. Okey. Saya suka juga mungkin penerbit kalau sekiranya ada pandangan daripada orang ramai di Facebook, kami kongsikan juga, sebab kita nak dengar juga suara orang luar bagaimana melihat topik ini. Mungkin ada yang membara nak berikan pendapat. Okey, antara lain komen kami terima daripada saya bacakan Nazita Ibrahim. 800 sampai 900 allowance pelajar intern ni bukan saja untuk mereka menimba pengalaman, tapi juga bacakan juga menggunakan ilmu, tenaga dan kerja mereka. Okey, Zahid Pak An, mestilah setuju pelajar perlukan duit untuk duit belanja makan, bayar duit sewa, yuran bulanan belajar, print kerja assignment. Oh, ada juga masa ni juga. Okey. Amin Nuruddin. Katanya ketika waktu saya praktikal dulu, allowance ada tapi allowance makan je. Dan pendapat dia harus berpatutan mengikut peredaran masa dan kemajuan kawasan tempat praktikal yang perlu berkadar dengan perbelanjaan. Contoh di bandar besar harus ada allowance yang munasabah buat pelajar lebih lagi yang tinggal jauh dari keluarga. Kita orang duduk di hulu mana-mana, di praktikal di bandar besar KL kan. Jadi memang tak mampu untuk menampung keperluan dia. Baik. Saya nak tanya Yusof, sebelum penuntut ataupun pelajar nak memohon ke tempat latihan industri di sebuah syarikat. Okey. Kalian memang dah tahu kan syarikat tu bagi allowance atau tidak? Betul. Selalunya sebab sebelum ni saya intern juga, saya buat latihan industri di Farma Niaga. Jadi sebelum kita menjalankan latihan industri ni, kita ada satu borang. Ada beberapa borang untuk kita hantar kepada syarikat, sama ada syarikat itu terima ataupun tidak. Dan di situ syarikat telah tetapkan berapa sekian harga. Jadi di situ pelajar boleh menerimanya ataupun boleh menolak. Jadi kat sini saya nak tekankan, sebenarnya peranan universiti pun ada. Mungkin sekarang ni kita nak
nak menimakan ataupun allowance kepada latihan untuk latihan industri ini bukan mudah ataupun bukan semudah yang disangka. Sebab kalau kita buat satu minimum untuk allowance ini, ianya akan betul cakap Datuk membantukan. Akan tetapi kita boleh buat berfasa. Bermaksudnya peranan universiti kita kena tengok mungkin peranan universiti sekarang ini universiti perlu tetapkan company yang berbayar sahaja pelajar boleh pergi. Buat pemantauan ya? Yes, pemantauan. Jadi company yang tidak berbayar kita tolak. Itu option atau pilihan pelajar kalau dia mahu juga. Itu untuk universiti lah. Jadi kalaulah betul kita nak buat minima, itu cadangan pertama. Cadangan kedua adalah kalau betul lah kita nak minimalkan allowance, kita boleh mungkin ini kita akan buat satu tempoh setahun percubaan kerajaan di mana kerajaan kata okey 1 tahun kita buat semua company perlu bayar. So daripada situ kita akan tengok sama ada syarikat itu lingkup ataupun tidak, ataupun dari segi orang kata bukanlah saham, kiranya sama ada okey ataupun tidaklah kalau semua company bayar. Kalau kita kestabilan setkan syarikat tu. Kestabilan kalau kita setkan 500 untuk semua sekali. Jadi yang mungkin yang cadangan ketiga yang boleh saya tekankan adalah sebab saya di peringkat Majlis Perlindungan Pelajar Kebangsaan kami membincangkan mungkin kerajaan boleh berikan satu insentif ataupun berikan satu tax exemption, pengecualian atau cukai khas kepada syarikat yang berbayar. Jadi bila syarikat tahu dapat satu insentif, mereka akan benarkan dan mereka akan bayar kepada pelajar-pelajar yang ataupun penuntut universiti. Komen Datuk? Ya, saya tertarik mengenai insentif yang Saudara Yusof menyatakan. Tetapi pada masa ini memang ada insentif. Malangnya untuk mendapatkan insentif itu, syarikat diperlukan untuk mengisi berbagai-bagai orang, mendapatkan kelulusan daripada berbagai-bagai pihak berwajib. Dan ini sebenarnya membantutkan syarikat-syarikat, terutamanya syarikat swasta, untuk mendapatkan insentif berkenaan. Saya faham bahawa sekarang ni insentif yang diberikan oleh kerajaan itu kebanyakannya digunakan oleh syarikat-syarikat hubung kait kerajaan, GLC sahaja. Ya, dan ini saya rasa adalah sesuatu perkara yang harus kita tangani dan perbaiki. Dan saya merasakan bahawa kalau benar syarikat mahu diberikan insentif oleh pihak kerajaan, jadi tidaklah perlu adanya satu permohonan dibuat kepada pihak tertentu untuk mendapat kelulusan. Cukuplah kalau katakan universiti itu mengatakan bahawa ya memang syarikat ini mengambil pelajar untuk latihan industri, itu cukup untuk kita serahkan kepada pihak LHDN untuk mendapatkan insentif cukai itu. Tapi yang lebih penting adalah saya merasakan bahawa tadi Saudara Yusof mengatakan tentang peruntukan keuangan oleh pihak kerajaan. Untuk kerajaan memberikan peruntukan kewangan itu memang sukar. Saya faham keadaan berkenaan. Tetapi apa salahnya kalau syarikat itu membayar allowance insentif dan ia diberikan layanan cukai yang istimewa. Sebagai contoh, kalau kita bayar zakat, kita akan diberi rebate sepenuhnya. Jadi, kenapa tidak kerajaan memberikan rebate sepenuhnya kalau syarikat membayar allowance insentif kepada pelajar? Dan ini tidak akan sebenarnya membebankan pihak kerajaan pun kerana wang itu akan dibayar oleh syarikat dahulu. Dan saya pasti kalau ini dapat dilakukan, lebih banyak syarikat akan lebih mahu untuk terlibat dalam program berkenaan. Baik, kita doakan ada satu lagi perbincangan yang bersambung untuk mendapatkan situasi benar-benar untuk semua pihak, majikan, pihak universiti dan juga pihak pelajar praktikal yang berada dalam industri itu. Baik. Terima kasih diucapkan buat Datuk Syamsuddin Bardan, Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF, dan juga Muhammad Yusof Hassan Roslan, mewakili yang di-Pertua MPP UiTM. Okey. Sebelum tu kita nak baca satu komen. Tak habis lagi berbincang. Memang panas sebenarnya. Mohon company yang memberi allowance diberi pelepasan cukai oleh kerajaan. Okey. Sudah tepat ikut bidang jugalah. Kadang setengah tu mungkin dia bidang agama, dia praktikal di masjid kan. Lain pula situasi dia. Jadi perlu lihat kepada jenis-jenis majikan yang ada dalam pasaran yang ini.